Saudara, kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus berita dari Sarawak hari ini, keluarga Allahyarham Yohanis Abdullah, penghantar perkhidmatan makanan yang maut dalam kemalangan bulan lepas, akan mendapat taraf kewarganegaraan. Periksa lanjut bersama Nur Sila Talaha. Silakan Sila. Ya, Atikah, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK akan membantu keluarga Allahyarham Yohanis Abdullah untuk mendapatkan taraf kewarganegaraan. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata bantuan itu akan dikendalikan oleh jabatan dan agensi berkaitan di bawah kementeriannya. Jelas Datuk Seri Fatimah berdasarkan siasatan yang dijalankan, ibu Allahyarham iaitu Nurjanah Abdullah adalah bukan warga negara, manakala adiknya Siti Mariam Abdullah belum ditentukan taraf kewarganegaraan. Bagi kes Siti Mariam, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan membantu memohon hak penjagaan di mahkamah diberikan kepada bapa tirinya iaitu Muslimun Sulaiman bagi membolehkan proses permohonan memandangkan antara syaratnya adalah mempunyai hubungan atau pertalian darah. Sementara itu, merujuk kepada kes Nurjanah pula, Datuk Seri Fatimah menasihati Muslimun Sulaiman untuk memohon permit masuk daripada Jabatan Imigresen sebelum memohon kad MyPR. Jelas beliau lagi setelah disahkan sebagai warga negara, ia akan memudahkan keluarga tersebut untuk mendapatkan pelbagai bantuan, antaranya kebajikan, pendidikan dan kesihatan seperti yang dinikmati oleh rakyat di negeri ini. Datuk Seri Hajah Fatimah berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke rumah Allahyarham Yohanis Abdullah. Allahyarham Yohanis Abdullah yang bekerja sebagai penghantar makanan dalam talian meninggal dunia akibat kemalangan lewat bulan lepas. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI kini dalam proses sesi libat urus bersama pemegang-pemegang taruh yang berkaitan bagi berkongsi kajian analisis kos faedah CBA. Ketua Setiausaha MITI Datuk Lokman Hakim Ali memberitahu sesi taklimat adalah bagi memastikan semua pihak yang berkepentingan memahami hak obligasi negara termasuk negeri Sarawak di bawah perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Datuk Lokman menjelaskan CBA adalah berkaitan penyertaan Malaysia dalam perjanjian CPTPP yang telah dimuktamadkan. Katanya, ia juga akan dibentang pada mesyuarat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat. Beliau berkata demikian kepada media selepas kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Berkaitan pertemuan itu, Datuk Lokman memaklumkan ia membincangkan manfaat serta maklum balas terkini CBA serta peranan Kerajaan Sarawak selain rundingan dengan pemegang taruh yang berkaitan termasuk isu tanah, kepentingan Bumiputera dan buruh. Dan Yang Amat Berhormat juga telah menyatakan bahawa kerajaan sendiri akan meneliti teks yang akan disampaikan oleh oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang CPTPP ini, dan juga kita akan bekerjasama untuk melihat apakah lagi input yang boleh akan dipanjangkan oleh kerajaan negeri kepada MITI. Tambahnya, perjanjian CPTPP mempunyai 11 negara dengan 8 daripadanya telah meratifikasi, sementara 3 lagi negara termasuk Malaysia belum meratifikasi namun telah menandatangani. Untuk itu, jelasnya penyertaan Malaysia adalah bagi memastikan memperoleh manfaat sepenuhnya daripada perjanjian itu dengan meratifikasi perjanjian sama seperti manfaat yang diperolehi United Kingdom dan China. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Cawangan Sri Aman memberi amaran kepada individu atau peniaga supaya tidak menaikkan harga atau menyorok barangan kawalan sepanjang Ramadan dan sambutan Aidilfitri. Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah KPDN-HEP Sri Aman Al-Reza Mani Abdul Razak dalam kenyataannya menggesa peniaga di bahagian Sri Aman dan bahagian Betong menjalankan perniagaan secara beretika dengan menggunakan timbangan dan sukatan yang sah. Katanya mereka dinasihatkan agar tidak menjual barangan tiruan dan wajib mempamerkan tanda harga pada barangan jualan serta perlu mematuhi prosedur operasi standard dalam mengekang penularan COVID-19. Jelas beliau lagi sekiranya peniaga didapati ada melakukan kesalahan, tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga terbabit.
Op pantau di bahagian Sri Aman dan Betong bermula pada 3 April yang lalu dan merupakan antara langkah kerajaan untuk membantu rakyat dalam memastikan hak pengguna terpelihara terutama pada bulan Ramadan. Menurutnya juga, ia bertujuan memastikan bekalan barangan keperluan semasa Ramadan dan perayaan Aidilfitri mencukupi dengan harga barangan yang berpatutan serta menjamin produk yang berkualiti. Di Cebu, sebanyak 357 kotak pelbagai jenis mercun dan bunga api telah dirampas dalam operasi op kontraban di Jalan Ding Lik Kong oleh cawangan Risik Batalion 10 PGA Cebu semalam. Pegawai Pemerintah Batalion 10 PGA Cebu, Lieutenant Muhammad Hafiz Kadir berkata, kesemua nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM150,500. Seorang lelaki warga tempatan yang berada di lokasi serbuan telah ditahan untuk siasatan lanjut oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah IPD Cebu. Bunga api dan mercun yang telah dirampas dipercayai untuk dipasarkan di kawasan Cebu dan juga lain-lain daerah yang berdekatan sempena sambutan perayaan Aidilfitri dan juga Hari Gawai yang akan datang. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media op kontraban di Batalion 10 PGA Cebu. Rampasan dan tangkapan ini akan disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pada masa sama, beliau memberitahu Batalion 10 PGA Cebu juga telah berjaya dalam operasi sebelum ini dengan merampas pelbagai jenis barangan yang menyalahi undang-undang. Ini merangkumi rampasan rokok dan minuman keras tanpa cukai, kayu balak dan minyak diesel bersubsidi dengan anggaran nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM3.3 juta bermula dari Januari hingga April tahun ini. Justru itu, beliau menyeru kepada orang awam untuk terus menyalurkan maklumat kepada pihak polis bagi mengekang lambakan barangan kontraban di pasaran. Polis minta bantuan orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan 2 lelaki tempatan yang terlibat dalam kes pembunuhan pada tahun 2011. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmun Bajah berkata, 2 suspek tersebut adalah Frita Edi 41 tahun dan Yi Chifah 60 tahun yang gagal dikesan selepas terlibat dalam kes bunuh di Batu Kawah. ACP Ashmun mendedahkan 2 individu terbabit merupakan antara 39 individu yang dikehendaki Polis Daerah Kuching atas pelbagai kesalahan kegiatan jenayah. Ia merangkumi 8 kes melibatkan jenayah berat yang memperuntukkan penjara tidak kurang 10 tahun. Sebab 39 individu ini kita percaya dan akan dapat menyelesaikan kes dan juga beberapa kes-kes yang lain. So kita memerlukan mereka ini. Mereka ini dikehendaki oleh pihak polis. Dalam perkembangan lain, polis juga sedang mengesan 3 lagi suspek yang terlibat dalam kes rogol. Bercakap kepada pemberita di IPD Kuching, ACP Ashmun memberitahu kesemua suspek berusia lingkungan 24 hingga 60 tahun. Orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan boleh menghubungi DSP Muhammad Hafizi Ishak di talian 017-233-6343 atau memaklumkan di Balai Polis berdekatan. Sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Nursila Talaha.